Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Rosila, guru terhormat dan tercinta, dan rakan sekalian. Bertemu kita dalam gelanggang forum remaja. Perbincangan kita pada hari yang penuh barakah ini bertajuk Faedah-Faedah Bersukan. Bersama saya duduknya 4 pujangga bertaraf dunia yang tampan lagi cendekia. Di sebelah kanan saya yang tampan lagi cendekia. Di sebelah kanan saya ahli pada pertama saudara Faris yang tinggi fizikalnya. Hai. Boleh perkenalkan? Nama saya Faris. 2S. Okey lah. Main kai. Seterusnya ahli panel kedua, saudara Muiz yang tajam akalnya lagi tajam mulutnya. Sila bapa kenalkan diri. Muiz. Sebelah kiri saya pula pemimpin yang berwibawa seiring dengan sultan terdahulu. Saudara Fatahan, boleh memperkenalkan diri? Hai, nama saya Fatahan dari Mufakat. Okey, yang ni kita nanti-nantikan. Dan jauh di mata, dekat di hati, nampak pemalu akan tetapi handal berjenaka, yang bernama saudara Hazim. Boleh memperkenalkan diri? Hai, nama saya Hazim. Okey. Baiklah, sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, soalan saya pada panel pertama. Apakah faedah bersukan dari segi masa? Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia di dalam kerugian. Illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Terima kasih moderator. Ayat yang dibacakan tadi adalah daripada kalam mulia Allah Al-Quran, daripada surah ke-103 surah Al-As ayat 1 hingga 3. Sudah terang lagi bersuluh. Masa merupakan nikmat yang perlu disyukuri dan digunakan dengan sebaiknya. Misalnya bersukan ketika waktu lapang untuk memanfaatkan masa secara menyeluruh. Jika tidak bersukan, kemungkinan seseorang itu akan melakukan perkara yang mensia-siakan rezeki masa, seperti melepak dan berpelesiran dengan rakan-rakan yang tidak bermoral. Okey. Terima kasih Faris. Okey, dengan ini kita dapat mengetahui bahawa dengan bersukan, masa yang dianugerahi Tuhan tidak akan dibuang begitu sahaja. Asbab bersukan akan memberi kita impak yang positif. Pada pandangan panel kedua, apakah impak yang positif terhadap fizikal badan kita? Terima kasih atas soalan yang sungguh menarik. Dengan bersukan, kita dapat mengekalkan tubuh badan yang langsing. Apabila kita bersukan, badan yang langsing. Apabila kita bersukan, tubuh badan yang aktif bergerak dan jantung akan berdegup dengan laju. Bersukan akan menyebabkan tubuh badan membakar kalori dengan banyak. Semakin aktif kita bersukan, semakin banyak kalori yang dibakar. Selain itu, bersukan juga akan membantu tubuh badan untuk menyingkirkan toksin dan toksik yang menjadi punca tubuh badan menjadi gemuk. Okey, terima kasih kepada saudara Muiz. Okey, atas jawapan yang diberikan. Oleh itu, tidak boleh dinafikan lagi bahawa sesungguhnya bersukan membantu kita untuk kurus dan kekal langsing. Tetapi, apakah pula kesan terhadap kesihatan mental kita? Panel ketiga, mohon pencerahan. Soalannya, apakah pula kesan terhadap kesihatan mental kita? Terima kasih kepada moderator kerana memberi saya peluang untuk meluangkan pendapat. Baiklah. Ketika badan kita melakukan sukan fizikal,
otak kita akan melepaskan hormon endorfin iaitu bahan kimia gembira semula jadi. Justeru dengan bersukan, kadar stres, anxiety, depression dan tingkah laku bunuh diri akan berkurangan. Kajian telah menunjukkan bahawa fizikal dapat berkesan seperti anti-depression. Penyidik membahagikan peserta yang mengalami kemurungan kepada 3 kumpulan. Kumpulan pertama mengambil bahan dalam program senaman, kumpulan kedua mengambil anti-depression dan kumpulan ketiga bersenam dan juga mengambil ubat. Selepas 16 minggu, terbukti kemurungan dalam ketiga kumpulan ini dapat berkurang. Walau bagaimanapun, kajian susulan yang dilakukan 6 bulan kemudian mendapati bahawa kesan senaman sebenarnya bertahan lama daripada anti-depression. Sesaja yang bersaja. Okay, terima kasih atas pencurahan daripada panel ketiga kita. Dengan ini, kita boleh simpulkan bahawa minda kita dapat mengutuhkan lagi kestabilan mental kita. Soalan terakhir kita kepada panel hari ini ialah, adakah dengan bersukan, ekonomi negara kita akan lebih mantap? Saudara Hazim sebagai jutawan yang telah menabur bakti kepada Ibu Pertiwi, apakah jawapan kamu? Terima kasih moderator. Sebagai CEO bagi Sinapis Enterprise yang berjaya, jawapan saya adalah ya. Dengan bersukan, ekonomi negara kita akan lebih mantap, lagi mantul. Antaranya adalah peningkatan jualan dalam segmen pasaran tertentu. Tamsilnya, Nike, Puma, Adidas dan lain-lain berkembang maju sebab kehendak pengguna. Dengan ini, perbelanjaan pengguna akan meningkat seiring dengan hasil cukai. Semua ini akan menaik tarafkan ekonomi negara kita. Sekian. Terima kasih Bill Gates Malaysia atas pendapat yang berilmiah tadi. Oleh itu, ekonomi negara kita tidak akan terjejas, malah akan bertambah baik. Sebelum saya menutup forum ini, saya membuka soalan kepada para hadirin sekalian. Sikit soalan? Tak ada. Kena diri ke? Apa? Orang tanya je. Okey. Katanya bila kita bersukan, ekonomi akan naik. Dan Nike, Puma, malam-malam sukan ni akan dapat untung. Tapi kalau lagi banyak orang beli, nanti akan jadinya inflasi. Jadi macam mana ekonomi boleh naik? Jadinya apa? Inflasi. Inflasi. Kalau secara tiba-tiba jom beli semua barang, dan tiba-tiba tak ada barang, macam mana ekonomi naik? Mau respon? Mungkin inflasi berlakunya apabila ketiadaan sumber ataupun duit macam lebih daripada yang mencukupi. So jadi ekonomi apabila contohnya Hazim dia beli barang di tempat tertentu, dia akan contohnya Puma akan adakan hasil cukai. Okay. Cukai itu akan beri kepada kerajaan dan kerajaan akan mendapat duit. Okay. So kita insyaAllah dengan kuasa Allah inflasi dapat ditampung dengan duit. Terima kasih atas jawapan yang amat brilliant itu. Okay. Okey, soalan lain? Sekian. Sabar, tapi lelaki ni pun sekian. Mana tu soalan tu? Sis, ada soalan? Brother and sister, ada soalan lain? Brother and sister. Yes, soalan. Dia dah lagi. Okay. Soalannya, banyak yang sukan yang kita tahu, dia juga memberi yang baik. Adakah e-sport juga bukan sukan dan apa kelebihan serta keburukan? Baiklah, saya tunjukkan soalan ini kepada yang berhormat Hazim. Pada pendapat saya,
Contohnya seperti yang solo event kita kat sekolah tadi tu. VIEC. Yes. Apabila kita menang, kan kita dapat rezeki. So, e-sport ni kan, kalau professional e-sport, dia boleh menjadikan sumber rezeki bagi sesetengah pihak. Okay, e-sport ni juga seperti yang kita tahu Mobile Legends ni kita mesti bermain berkumpulan, PUBG Mobile, PUBG Mobile, CODM. Ini juga boleh membuatkan kita mengeratkan hubungan dan bekerjasama dalam satu kumpulan. Okay. Untuk keburukan dia, peserta-peserta game seperti PUBG, ML dan lain-lain lagi akan sibuk untuk berlatih untuk perlawanan. Disebabkan dia sibuk berlatih dan dia akan terabaikan, keratuan dia akan terabaikan dan banyak masa banyak masa diluangkan untuk game tetapi kurang untuk keluarga dan keluarga kurang disayang. Okay, dah ada soalan lagi? Tak ada? Okay. Macam brother Muiz cakap tadi, kalau kita bersukan, kita dapat mengekalkan perempuan yang langsung. So saya bagi kak perempuan, ingin bertanya, kalau kita bersukan, kita aktif, tetapi baik kita tak langsung, apa Okey. jadi? Apakah faktor apakah faktor kenapa badan seorang tu seperti itu? Salah satunya ialah genetik. Genetik dan hormon di dalam badan. Ya. Tanpa hormon di dalam badan, ya, badan kita tidak akan fungsi sepenuhnya untuk buangkan kalori itu. Faham? Faham. Okey. So jangan salahkan aku bersukan tapi nampak aku tak kurus ni. Kadang-kadang genetik kita pun ialah memainkan peranan yang penting. Yang tak bersukan pun ada je keding-keding kan? Okay, soalan lagi? Kenapa dia tak bersukan ke? Faris, Oh, tak lah. Kak Faris kan? Dia akan kending kat dia. Muiz lah. Tak. Dia tunjuk. Dari hasil dia tunjuk Faris dan cikgu cakap kurus cikgu tadi. Tapi dia bersukan. Okay, baik. Okay, tak ada soalan dah? Okay, cikgu. Kalau cikgu dah pula. So yang minggu sebelum ni sebab dia terlalu meriah dan soalan cikgu tanya semua korang dah tanya. Okey, soalan cikgu tertarik dengan Farhan punya statement. Bila kita bersukan, kadang stress, anxiety, depression semua dapat dikurangkan. Itu kalau betul-betul sukan tu dapat melegakan dia. Sekejap, cikgu stress tengok sampah kat bawah tu. Betul kan? Kau. Dia mengganggu pandangan cikgu dia tadi. Okey. Itu kalau sukan tu betul-betul dapat melegakan rasa stres tersebut. Tapi macam mana kamu nak bantu orang yang lagi dia bersukan, lagi stres disebabkan mungkin rasa insecure yang ada pada diri dia. Sebab ni cikgu mungkin mewakili budak perempuan, reason kamu tak nak turun panas sebab kamu insecure sebenarnya. Bukan sebab kamu tak nak bersukan. Dan bersukan tu lagi buat kamu rasa stres sebab kamu fikir apa yang orang akan cakap tentang kamu. So macam mana nak tolong orang yang macam tu? Dia macam nak bersukan tapi disebabkan dia kena sukan, dia stres. Okay, sila. First, pertama sekali kita nak ada bagi yang macam biasa. Salah satu kenapa kita bersukan ialah untuk sebenarnya seronok sahaja. Okey, kita memang untuk mengeratkan hubungan di antara rakan dan kita tidak perlu tahu mengisi ekspektasi orang lain sebenarnya. Sebab kata pepatah Inggeris sendiri, haters gonna hate. Okay, haters gonna hate. Dan ada juga yang kritik yang kita boleh terima, input yang kita boleh terima. Tapi ada juga input yang negatif. Macam kau ni tak main bola lah. Berapa kita nak dengar cakap dia? Kita main ni bukan nak profesional sangat pun. Kita bukan main untuk Olimpiad.
Olimpik. Okay. Kita main secara berseronok je. Tak perlu sangat committed sampai stress, insecure semua. Saya. Menarik. So lepas ni korang turun je padang. Korang have fun je kat bawah. Have fun. Padang penuh. Kalau padang penuh. Yang sudah terbuat ni. Main kejar-kejar. Mainlah kejar-kejar. Main tiap dekat ujung tu. Dekat dengan apa? Main kat Apayan. Namun Cik rasa mungkinlah sukan yang paling mudah untuk budak perempuan kalau semua benda di-conquer, badminton lah pun. Paling lah pun. Badminton ni kau boleh main kat mana-mana je. Kan? Tak perlu ke macam tempat spesifik macam kat padang, macam bola nak balik kena kat padang. Janganlah main kat dom. Okey? Okey, soalan seterusnya. Kenapa? Okey, soalan seterusnya. Ni relate dengan ekonomi. Tapi kan untuk soalan Nadib tadi, cikgu rasa untuk barang seperti produk kehendak, cikgu rasa ada isu kot. Biasanya inflasi dari segi penawaran dan permintaan barang dan perkhidmatan tu dia berkaitan dengan benda keperluan kita. Biasa dari segi kehendak dia tak akan menyebabkan inflasi. So, sebab sekarang ni pun kalau betul benda terjadi, inflasi jadi adalah semata-mata disebabkan kita sebagai pengguna kita nak permintaan kita banyak terhadap benda-benda keperluan, bukan benda kehendak. Tak ada baju ke, tak ada seluar ke, yang naikin semua tak ada masalah pun sebenarnya. Tapi kalau tak ada minyak katakan, macam mana kamu nak survive? Betul tak? Petroleum tak ada, katakan pengeluaran petroleum dihadkan, benda tu adalah permintaan yang sangat tinggi. Yang tu memang akan efek lah pada inflasi, katakan macam tu. Kenapa kamu angkat tangan tu tunjuk orang ke apa? Tanyalah. Bukan jahat ke? Yang apa kan, orang bersukan tapi bersukan untuk sihat. Dia ada je yang betul letak, takkan letak. Okey, saya akan jawab. Terima kasih atas soalan. Terima kasih. Okey. Seperti yang korang tahu, saya pun pernah injured dalam permainan rugby sebelum ini. Okey. Ini atas faktor sukan pun kita boleh dapat tahu rugby ni antara sukan yang lasak, berisiko tinggi. Ini saya jump pun sebab atas risiko. Ini injured disebabkan mungkin atas faktor kurang teknik asas dia kurang, teknik bermain rugby dia kurang diperolehi. Tapi betul, kalau kamu tak ada skill, sebab tu kamu injured sebenarnya. Selain daripada mungkin faktor-faktor yang di luar jangka. Kalau faktor-faktor yang berlaku disebabkan diri sendiri tak ada skill tu pun menyebabkan apa-apa je boleh berlaku. Alah, tak payah cakap sukan lasak, sukan yang tak berapa nak lasak pula dah. Macam naik batu juga lah. Tak ada skill jatuh. Kalau naik batu jatuh juga. Alah, apa contoh basikal tak lasak pula. Sukan tak lasak tapi orang still injured dengan dahsyatnya. Kamu main bola jaring ke, basketball ke, kalau nak terboleh tiba-tiba patah kaki pun, benda tu jadi juga. Walaupun benda tu tak adalah lasak sangat macam rugby. Rugby tu kita obvious lah dengan main rempuh-rempuh sana sini kan. Itu adalah satu risiko yang kamu kena ambil. Kamu ingat sama ni kalau kamu main badminton, tak ada risiko ke? Kau lah pihak lawan terbalik raket dia kena dekat mata pihak lagi satu. Tu benda tu boleh jadi sebenarnya.